Bertemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dah sampai kepada perkara ke-8 di bawah tajuk jangan ragu terhadap janji Allah. Perkara ke-8 ini menyebut apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, iaitu mengenal kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan ia memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kamu ketahui bahawa makrifat itu semata-mata pemberian kurnia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah darimu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian kurniaan Allah kepadamu? Makrifat ini ialah mengenal kepada Allah. Masih ramai sebenarnya di antara kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tapi bila sampai masa Allah ni nak perkenalkan diri dia kepada diri kita, jangan kita tengok bahawa hanya orang yang amat ibadat banyak je akan kenal Allah. Tidak semestinya begitu. Kerana apa? Pemberian Allah itu, kurniaan Allah itu, mana besar dengan pemberian kita. Amat ibadat itu pemberian kita kepada Allah. Tetapi makrifat ni, pemberian Allah kepada kita, mana lebih besar? Sudah tentulah besar pemberian Allah. Bila siapa masa Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita, tak payah duduk pusing. Tak payah duduk pusing rasa sikit lagi amalan aku lagu manalah nak kenal Allah. Kacau dah ni nak banyak super orang. Tak jadi juga. Ada je gendala nak buat tu ni kan. Ada je seketai kita nak buat amalan. Yang bila siapa masa Allah pilih kita untuk kenal dia, Allah akan memperkenalkan diri dia kepada kita. Inilah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu jalan untuk mengenal padanya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amalan perbuatanmu meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab makrifat Allah itu suatu kurnia pemberian langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Makrifat Allah ni pemberian Allah pada kita ni. Nah, kalau ada di antara kita ni memang kenal ada Allah, maka alhamdulillah itu keuntungan seorang hamba. Alhamdulillah Allah pilih seorang hamba untuk memperkenalkan diri. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, kemudian dia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan dia daripada ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang asal, dan ia boleh memperbarui amalnya sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Ini bila Allah uji kita, balik pada corona masih ada lagi lah ni. Allah uji tapi kita tak ngeluh, maka Allah cuci darah kita. Allah dah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Kita boleh beramal dengan amalan baru, dengan suasana yang baru, dengan perasaan yang baru, dengan diri kita yang baru. Ini tengok, Allah uji tu, dia nak cuci kita, nak cuci dosa kita. Utuhnya kita menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala kelakuan kebaikan pun tidak sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Allah kata, kalau dengan amalan kita tak sampai tingkat takwa tu, maka Allah bagi bala lah, bagi ujian untuk tarik hamba Allah ni kita untuk dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita. Dah kita beramal banyak pun tak khusyuk lah. Banyaklah perkara yang mengganggu diri kita, maka Allah bagi ujian. Dan kita sabar dengan ujian tersebut, kita akan diangkat darjat kita. Diangkat darjat kita. Sebab Allah dah kata, kalau dengan amalan tak boleh sapa ke dia, maka Allah bagi bala, bagi ujian untuk kita sapa kepada dia. Ingat, ujian Allah itu untuk kita sampai
padanya. Setakat ni dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.